Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Berjumpa lagi kita di dalam siri Republic Syabab Podcast. Menyerang, menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Dalam episod kali ini kami masih lagi berdua bersama dengan saya Abdul Rahim, orang panggil Ustaz Rahim, dan saya Muhammad Fahmi. Ustaz Fahmi lah kan? Atau macam tak layak kita. Boleh menghala ke arah tu lah kan. Jadi bersama dengan kami pada episod kali ini, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak yang masih lagi setia menonton, memberi sokongan kepada Republic Syabab Podcast. Kami mohon kepada semua yang menonton ni, share lah, teruskan untuk share, untuk kongsikan di dalam semua media sosial yang tuan-tuan ada sebagai sokongan kepada kami. Share dan juga tonton video-video kami sebagai tanda sokongan. Subscribe kami punya channel. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang masih sudi untuk menemani kami di dalam Republic Syabab Podcast, sembang santai, menyentuh tentang kehidupan kita. Fahmi? Apa khabar Ami? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah hari ini kita akan sembang, kita akan bincang sedikit sebanyak lah sesuatu yang sangat berkait dengan kehidupan kita, iaitu kita cubalah untuk sembang tentang satu tajuk pada kali ini. Sebelum ni kita tak pernah letak tajuk. Kali ini kita cuba untuk sembang satu tajuk. Sembang je tuan-tuan, adik-adik, abang, semua sahabat-sahabat yang menonton, kita sembang je. Tapi sembang kita ni mudah-mudahan dapat manfaat kan, untuk kita sendiri dan juga untuk orang yang nonton, yang mendengar kita punya rancangan podcast kan. Jadi tajuk dia insya-Allah hari ni ialah tentang masa. Kita biasa dengar ataupun kita selalu dengar tentang kata-kata yang selalu ditulis di dinding-dinding kan, di dalam buku, al-waqtu kas-sayfi. Ya. Kan selalu kita tengok kan, waktu itu seperti pedang. Kan kalau kita macam mana? Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Maksudnya waktu tu maknanya kalau kita tak guna betul-betul, kita akan jadi mudarat dengan masa tu sendiri. Ya. Kan? Selalu kalau tanya syair-syair Arab yang ingat masa waktu, mesti semua akan sebut benda tu. Akan sebut waktu kas-sayfi dulunya kan. Waktu juga kata tahap kan, seperti emas, nilainya waktu tu. Masa tu lah kita kata kan. Jadi dalam podcast kali ni kita akan sembang, kita akan sentuh lah tentang masa ni. Mungkin yang lepas ni kita ada sambungan lagi, sebab cakap tentang masa ni memang tak habis. Kalau kita cakap tentang masa ni, inilah ni sebab kita kehidupan itu berada di dalam masa. Kan hidup ni, kita hidup ni berapa tahun, bila sebut berapa tahun itu adalah masa. Dan ni orang duk tunggu nak mengundi, masa nak mengundi. Kan? Masa yang Allah bagi pada kita tu. Sebab tu dah kalau kita dalam Quran ni banyak Allah bersumpah dengan masa-masa yang tertentu kan. Wad-duha wal asri wal lail. Kan, macam mana Fahmi kalau kita kalau kita nak sembang tentang masa ni, apa Fahmi nak sentuh sebelum kita sembang lebih lanjut? Kalau pasal masa ni setakat yang takrif yang saya biasa dengar lah. Tapi ni mungkin takrif ni lain sikit daripada takrif yang biasa kita dengar. Iaitu ada yang ulama yang dalam bidang akidah sebut bahawa masa ni muqaranatun bainal majhuli wal ma'lum. Maksudnya dia perbandingan ataupun kita kata sebut apa tak? Perbandingan nak kenal sikit dengan konteks ayat. Contoh macam kalau kita kata kat kawan kita nak jumpa pukul 2 petang, dan nak jumpa lepas asar contohnya. 2 petang tadi macam tak kenal. Jadi lepas asar tu waktu yang tidak diketahui, asar tu yang kita tahu. Jadi kita pelagar nampak macam kenal sikit bahasa Kedah. Tahu dengan tak tahu. Tahu waktu asar. Kita nak jumpa bila tu tak tahu. Jadi kita pelagar dengan yang waktu kita tahu, waktu asar.
Jadi kita jumpa bila yang waktu kita tak tahu tu. Lepas asar kita jumpa pelaga antara waktu yang tak tahu dengan waktu yang kita tahu. Tu dinamakan masa. Dalam sebahagian daripada definisi yang ulama sebut. Ya. Ahli ilmu sebut. Panjang huraian tu kalau tahap tu. Sebab tu maknanya definisi yang agak mendalam lah. Sebab dia jarang dengar. Jadi rasa macam berminat nak sebut. Tapi kalau kita tengok masa ni pun orang kata kejayaan seseorang ataupun kecemerlangan seseorang tu banyak tengok kepada sejauh mana dia memanfaatkan masa tu ya. Ada orang yang diberi umur yang pendek je tapi dia boleh memanfaatkan kan, macam-macam dia boleh buat dengan umur yang pendek tu. Ada orang diberi umur yang panjang tapi apa pun dia tak buat kan. Jadi bila kita sembang tentang masa Fahmi, kan kita tengoklah ni zaman di akhir-akhir ni, akhir zaman lah kita kata, kita duduk di akhir zaman ni, maknanya kita ni banyak diserang dari sudut menghabiskan masa, pembaziran masa kan. Maknanya lekakan manusia umat Islam ni dengan masa, makna kita musuh tu akan mudah menang. Faham setuju tak? Setuju, sebab dalam sejarah yang Andalusia tu dan kat Portugal ni Portugal, saya tak ingat saya dengar pengajian ke terbaca ke tak ingat, tapi sebut bahawa waktu mereka nak rampas Andalusia tu, kalau lah ni kita kata apa, Cordoba itu kan? Spain lah ni, Spanyol lah ni. Spanyol lah ni. Dulu satu lembah ilmu. Mereka nak jatuhkan tu bila mereka tunggu para remaja ataupun penduduk-penduduk Andalusia ni lalai. Jadi dia tak sibukkan masa dengan benda yang berfaedah, kalut dengan lagu, sebelum ni kalut dengan mantan. Jadi waktu tu mereka masuk jajah, jatuh. Jadi setujulah dengan apa yang Ustaz kata itu. Leka dengan maknanya banyak membazirkan masa lah. Kan kalau kita ni Fahmi, dia banyak ulama tulis tentang masa. Selain daripada Al-Quran yang banyak sentuh tentang masa. Kan kalau kita tengok banyak dia dalam Quran ni sentuh tentang masa. Kan Nabi pun antara hadis yang selalu kita dengar tu, hadis yang rebutlah 5 sebelum 5 sampai untuk dia ada kumpulan nasyid buat lagu pula. Saya dengar lagu tu Rabbani ke apa ke, ada satu lagu tu rebut 5 sebelum 5 syabah buka qabla harami apa semua tu, hadis tu lah. Kan? Lagu tu macam mana? Tak ingat lagu tu, kena cari. Kalau ingat pada lagu tu ingat. Wah hebat dah. Kena ingat kepala lagu lah. Tak ingat kan. Kalau kita itu yang tu semua berkait dengan masa. Muda sebelum tua, sakit sebelum sihat sebelum sakit, masa sihat, masa sakit kan. Tu semua melibatkan masa. Selain daripada tu, ulama banyak tulis tentang rebut masa. Kita pun masa kita kita mengaji apa semua tu selalunya diajak kita tentang pengurusan masa ya. Jadi sangat pentinglah dia dalam masa, pengurusan masa dalam diri seseorang, terutama sekali orang Islam. Betul. Apa pandangan Fahmi? Kalau dalam bab tu ada rujuk dalam buku karangan Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Buku tu terkenal lah. Kalau dalam bab masa selalunya kita akan rujuk buku tu lah, iaitu Qimatul Zaman Indal Ulama. Ada disebutkan satu kisah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata macam mana kata, tak main lah Ustaz. Tak main. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata dia tu ada disebut di dalam kitab tu pasal penjagaan masa tak? Tak main lagi, biar pergi dia main Fahmi kan. Kan dalam bab masa ni tu yang kata ulama ni banyak susun buku-buku tentang masa, pasal dia menunjukkan ke bahawa pentingnya masa dalam diri seseorang, terutama sekali orang Muslim. Kan tapi kita tengoklah ni, kita sendirilah dan juga orang-orang lah ni banyak menghabiskan masa di media sosial kan. Dengan media sosial, dalam media sosial tu kita tak nafikan bahawa
banyak manfaat juga dalam media sosial pun. Tapi sebenarnya banyak yang habis masa sia-sia macam tu. Kan, habis masa, ada yang jenis habiskan masa dengan main game. Kan, layan game sampai habis masa dia berlalu macam tu je. Ada yang tengok Netflix, tengok YouTube, layan jenis video-video apa semua tu. Dalam saya sebut pasal game saya. Dulu saya sembang dengan kawan. Mula kawan ada tanya pendapat pasal kalau pekerjaan sebagai gamer ni apa pendapat. Dia minta pandangan. Kalau kat Ustaz asal-asal macam mana? Kalau dia kerja, dia dapat duit tapi sebagai gamer. Dari satu sudut boleh je main game dapat duit, boleh bina kerjaya sebagai pemain game je. Berapa ramai yang duk buat video kemudian main game apa semua tu, boleh bina kerjaya, boleh dapat duit, boleh dapat kita kata jana pendapatan di situ, kemudian bina kehidupan dengan pendapatan tersebut. Tetapi malakah ilmu tu tak terbina lah. Macam cara berfikir kan, macam mana nak mewarisi agama ni kan, agama ni nak diwarisi tak kalau semua macam tu kan. Kalau tak orang ni, maknanya kalau kita kata adakah orang yang duk main game ni kita boleh harap untuk membawa agama ni, untuk membesarkan anak-anak cucu, untuk membawa gagasan-gagasan yang lebih besar, ataupun untuk memimpin negara. Lagilah kita rasa semua orang kata takkan nak bagi pemain game yang jadi presiden. Tak masuk lah. Walaupun benda tu kita kata bukan satu benda yang mustahil kan, tapi tak, kita nak kalau kata pemimpin ni, kita nak pemimpin yang benar-benar berkelayakan, bukan sekadar pemimpin kan. Kalau sekadar pemimpin ni, siapa pun boleh kita lantik jadi ketua, siapa pun boleh naik. Tapi yang kita nak ialah pemimpin yang berkelayakan, kerana pemimpin yang berkelayakan itulah yang boleh membawa kemajuan kepada umat, boleh membela nasib umat kan, bukan sekadar pemimpin yang bawa kemajuan saja kan. Jadi kita telah melajak pergi ke kan, persoalan pemimpin pula sembang kita hari ni. Sebenarnya kita nak sembang tentang masa kan, tuan-tuan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kami sedang kita bercakap hari ni tentang masa. Kembali kepada buku-buku tadi kan. Mungkin sambungan-sambungan selepas ni mungkin kita share tentang kandungan buku, boleh tak? Kan, cumanya hari ni mungkin satu kita kata sesi pengenalan kot. Sebab banyak cerita tentang penggunaan masa ni. Mungkin kita boleh share buku yang khusus tulis tentang masa bagi panduan kepada kita. Ataupun ada sedutan-sedutan daripada buku yang dia mengkhususkan bab-bab khusus tentang masa. Kan? Kalau kata ni antara buku yang ini yang saya baca, saya ingat lah, seperti yang dia Fahmi sebut tadi ni, Qimatuz Zaman Indal Ulama kan, Syekh Abdul Fattah Burudah tu famous lah. Ulama kita pun tak kalah juga. Guru kita yang tulis buku tentang masa, terutama sekali kita punya ulama yang agak prolific, yang banyak menulis buku, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ada buku Demi Masa ke apa ke, buku macam kutip je kecil lah, Demi Masa. Kemudian ada buku-buku yang macam dengan buku Kuasa Iqra', Kuasa Hafazan. Kami bisa baca buku tu kan. Itu buku-buku Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dalam tu diselitkan macam mana menggunakan masa, kepentingan memanfaatkan masa kan. Macam tu juga kalau ada satu buku tu, buku Dr. Yusuf Qardawi almarhum yang baru meninggal baru ni, dia ada buku khusus tentang masa kan, dah ulama terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi penggunaan masa ataupun pengurusan masa ni sangat penting. Tapi bila kita tengok lah ni kan, anak-anak kita, kita kata terutama sekali anak muda lah yang akan bakal menjadi kita kata generasi pewaris, banyak sangat menghabiskan masa kan. Kalau kita yang mengaji dalam bidang agama ni, banyak habis masa pada benda-benda yang tak memberi manfaat kepada dia. Contohlah kita kata dia malah nak mengapai, jadi tak menggunakan masa, tak mengapai, budak baca pun tak, dah sekali jalan singkat mulalah meniru dan sebagainya. Ni realiti yang berlaku. Pasal apa? Sebenarnya dan je pun sempat je pun
Macam tu juga kalau hak DU yang nak buat assignment apa semua tu. Copy paste. Last sekali copy paste kan. Tapi kalau benar-benar gunakan masa, boleh je buat. Akal yang Allah bagi ni lebih kurang je, usaha je. Macam mana Fahmi? Kalau yang pasal boleh tak copy paste tu macam mana? Tak apalah, apa-apa. Kita sembang kalau tentang masa ni lah. Kalau kata macam mana learning Fahmi, macam mana Fahmi learning Fahmi sedang melanjutkan apa dia pengajian di Unisyam kan. Macam mana masa-masa dia habiskan seharian? Masa tu Ustaz kalau secara peribadi. Kalau pengurusan masa nak lain sikit dengan orang lain. Kalau sekat tepi Unisyam petang-petang tu, kadang kelas habis lewat. Kadang ada yang duduk jogging, kadang ada yang duduk main pimpong ke futsal ke kat pusat sukan. Riyadhah lah. Riyadhah. Kalau nak tengok itu okey lah. Cumanya dia manfaatkan dengan perkara-perkara yang berbentuk fizikal. Sebab kalau dia kata petang tu nak baca buku pun jam dekat otak. Tak boleh ni sangat kau. Tapi kalau kau dia duduk kalut tu bahas tak buat jam kau. Kadang petang pun pasal guna juga, ada waktu lain tak ada. Iyalah. So, kita punya hadaf utama tu kena selesaikan dulu lah. Tapi jahat tu kadang apa sukat masa tu dia jadi hadaf utama. Kadang kan? Hak tu wajib kan, tapi hak yang orang kata apa tujuan utama belajar ni dia tak jadi utama pun. Dia jadi apa kalau patah Melayu tu yang dikendong tak dapat, yang dicari tak dapat, yang dikendong berhenti istirahat. Yang tu selalu jadi orang tak. Kalau nak samakan dengan istilah Arab ni multafid la yasil. Orang yang banyak kali tak sampai. Saya kali sini, saya kali sana. Tak sampai dah. Kalau pengalaman masa Fahmi duduk di Mesir dulu, macam mana kalau pengalaman tentang masa ni? Kalau pengalaman kat Mesir tak? Kalau kita tengok banyak tok-tok guru yang ataupun ulama muda lah yang terkenal ni sebagai ilmuwan muda ni, banyak masa dia habis dengan belajar. Semua. Sebab kalau Ustaz Mesir duduk Mesir, jadi Ustaz tengok apa Ustaz cerita kalau Ustaz apa tu main game. Kira balik kuliah main game, kelas luar semua tapi kalau zaman now ni ada dua keadaan Ustaz. Yang secara umum ni dua keadaan. Kerjaan kaki mengaji, satu kaki jalan. Kira semua tempat semua lebih lah. Nak terus siwa kira sampai Mesir seminggu tu. Dia ada je travel dia. Dia ada dah. Ada jadual dia dah. Sebab dia situasi kat Mesir, kalau kita habiskan duit untuk beli kitab, duit tak cukup dah nak bayar untuk nak pergi melancong. Kan kadang kutip di Mahathir Genih. Kalau habis beli kitab tak cukup duit lah, tak ada duit nak pergi tempat tu. Dua situasi tu lah. Kalau orang yang sekadar pergi melancong, balik dia boleh cerita lah, dia pergi piramid, pengalaman dekat itu, tapi si kitab tak boleh cerita. Memilih antara dua. Dia sama ada orang tu dia macam tu ataupun dia jenis duk habis kat mengaji ni. Ya. Kebanyakan macam tu. Kebanyakan itu kan sekarang. Yang Ustaz Ahmed, tamu kita tu episod 2 pun macam tu lah. Ustaz Ahmed dia lebih memilih beli kitab dia dah melancong. Jadi banyak tempat yang dia tak pernah pergi lah kat Ustaz. Sebab kita nak target maksudnya tahun lah pun nak pergi, tak ada duit. Tu yang kita kembali balik kepada hadaf utama tu ke dia. Hadaf utama tu yang banyak orang lalai. Orang yang lalai kan. Jadi hadaf utama dia belajar. Jadi masa tu mesti fokus kepada hadaf utama. Tujuan, objektif utama dia berada di sana kan. Macam tu juga kita berada di dunia ni untuk apa? Banyak orang lalai tentang untuk apa dia ada di dunia ni. Jadi bila dia tak ada satu kita matlamat, objektif tu tak secara jelas berada dalam diri, maka selalunya dia akan terbawa arus lah. Dia tak nampak benda tu. Tapi sedangkan yang ulama selalu tunjuk contoh kepada kita merebut masa, pentingan masa ni pasal semuanya merasakan masa ni tak cukup dah. Sebab apa? Tujuan hidup di dunia ni untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah kan. Jadi bila masa ni dia rasa tak cukup, dia akan rebut sehabis baik mungkin untuk tujuan pengabdian kepada Allah. Tapi selalunya yang merebut masa, yang dia sedang nikmat tu sikit tak? Sikit sangat lah. Bukti dia apa kalau kita tengok ada sebut juga dalam kitab yang saya sebut tadi tu. Tu nak sebut saya kan saya sana. Tak apa. Mana-mana boleh kita sembang lah. Imam Fakhruddin Razi tu tak ingat apa isi beliau sebut tadi. Cuma tak ingat pasal yang hadis tu.
ni'matan maqbunun fihi ma katsirun minan nas sihhatu wal faragh. Masa lapang dan sihat. Sihat tu macam saya kata dia, masa sihat. Jadi ni'matan maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Dia beri makna memang orang yang sedang nikmat tu sikit. Macam kita tengok lah ni yang sikit tu yang jaya tu. Kita pun kadang terbawa-bawa juga kalau kita tak sedar kan. Sebab pun dia kena kesedar diri, kesedaran terhadap objektif tujuan matlamat utama. Kalau dia mengaji, dia kena sedar bahawa dia tu sedang mengaji, sedang belajar, ada tujuan utama dia. Jadi kadang-kadang tujuan utama tu tenggelam je tu lah. Cuma Ustaz, cakap yang anda nak tengok lah, yang isu mahasiswa lah, bukan kat Malaysia lah, secara umum. Kadang-kadang dia bila berlaku pertembungan masa, dia korbankan masa belajar. Selalu yang anda tengok banyak macam tu. Contoh ada sukan ke, ada mesyuarat ke, ada masalah keluarga ke, aktiviti ke apa ke, program ke apa ke. Maksudnya masa tidur dia tak korbankan. Masa tidur, masa berjalan, masa main game tak korbankan. Yang tu tak korbankan. Yang akan terkorban ialah kelas ataupun waktu belajar nak kena buat ni assignment ke apa ke. Betul. Yang tu ditangguh-tangguh, boleh ditunda-tunda lagi. Masya Allah kan, tu yang selalu jadi. Habis sebab tu kita lah ni berada di zaman umat Islam ni terkebelakang. Dia berpunca daripada antara ialah sejauh mana kita memanfaatkan masa. Jadi yang menarik Ustaz, yang ni keluar konteks sikit lah. Sebab dia macam saya sebut dia, orang yang berjaya tu orang yang jaga masa walaupun dia bukan agama Islam ni, saya sebut dia yang mula-mula tadi. Ada nak bisa tengok video, dua video. Speaker cakap pasal K-pop. K-pop tu dia pun nak popular macam ni lah. Kira bila sebut nama Blackpink apa semua orang kenal. Mereka tidur lebih kurang 4 jam saja sehari. Waktu ni semua berlatih. Maknanya menggunakan masa sebenarnya. Penjagaan masa dia. Ya. Satu lagi The Rock. Kalau tak tahu, banyak orang kena The Rock lah. The Rock. Dia selalu bangkit sebelum subuh untuk training. Untuk tujuan dunia. Kita lagi lah penjagaan masa. Masya Allah lah. Maknanya itulah tuan-tuan penonton kan yang dirahmati Allah sekalian. Sembang santai kita pada hari ini nak tarik balik supaya kita ni sedar kan. Kita ni bercakap ni, kami berdua ni cakap sekadar yang pengetahuan kita. Sebenarnya kita pun taklah sangat jaga masa sangat, tapi kita cubalah cakap mana yang boleh. Dan kita sembang-sembang ni supaya satu dapat manfaat pada kita juga, dan dapat manfaat pada orang yang dengar juga. Kita ni selalu dah kita dibawa oleh arus kan. Kita sibuk dengan benda yang tak bermanfaat kan. Lalunya kita ikut nafsu je kan. Sedangkan dia antara sifat orang Islam yang baik ni, apabila dia tinggalkan benda-benda yang tak bermanfaat tu. Kalau kita ambil tentang hadis tu, sukat ambil timbangan hadis tu pun kita nampak banyak lah. Maknanya kita ni bukan orang Islam yang baik, sebab kita banyak tak masih lagi tak tinggal benda-benda yang tak bermanfaat kan. Kepada terutama sekali tu baru cerita tentang tak bermanfaat untuk dunia, apatah lagi kalau tak bermanfaat pada akhirat, lagi banyak kan. Jadi itulah Mami. Tambah kita pula ni Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, macam-macam lah ni. Kadang-kadang orang ni habis masa dengan berjam-jam dengan ni kan. Jadi macam mana orang kata apa, umat ini nak membangun kan, orang kata nak maju, nak dapat bersaing. Sedangkan orang-orang lain lagi, kita tengok orang negara-negara maju ni, negara yang sangat satu tepat pada masa, memanfaatkan masa kan. Sedangkan benda-benda tu sebenarnya diajak dalam Islam banyak kan. Kita hak semayang tu pun dah nampak dah tentang bagaimana pengurusan waktu diajak pada orang Islam kan. Orang Islam ni banyak benda yang berkait dengan masa kan. Orang yang paling umat yang paling diajar, manusia yang paling banyak diajar tentang masa ni orang Islam. Kata nak puasa ada masa dia kan, semayang ada yang berbentuk harian, ada yang berbentuk mingguan, ada yang berbentuk tahunan, bulanan. Contoh macam orang perempuan kan. Orang perempuan ni bila dia main haid berapa hari apa semua tu semua berkait dengan masa
Kalau tak cukup sehari, tak kira ada akhir. Dia ada dia punya perkiraan-kiraan dia tu. Jadi sekarang ni kalau kita tengok Fahmi, kan dari sudut ajaran tentang pengurusan masa, kan Islam ni mendepani. Kan dalam Islam ni penuh dengan ajaran tentang mendepani masa. Tapi malangnya orang Islam sendiri yang banyak tak tepat masa, pengurusan masa rosak, kan. Maknanya contohlah kita kata, kita ambil kita sendiri sudahlah, kalau kita nak mesyuarat pukul berapa tu, pukul berapa baru boleh kita ni. Yang ni memang dah macam jadi fitnah pada orang agama dah, kan. Habang kita mesyuarat lepas Isya pukul 11 boleh mula. Jadi selagi mana sini tak settle, kita boleh katalah jangan harap kita nak dapat benda yang lebih besar lagi. Ni tak? Kami setuju kan? Kami ada ni macam mana? Setuju tak? Dia balik kepada kita dah sebut tadi pasal apa? Kejatuhan Andalusia tu. Dia tunggu masa yang tepat untuk menyerang. Jadi kalau masa tu tak tepat, boleh jadi inilah hasil carian yang saya boleh jadi Cordoba tu tak jatuh. Maknanya tunggu masa orang lalai semua tu kan. Jadi inilah kita sembang ni, mungkin ini sebagai kita kata macam dengan episod pengenalan lah. Kita akan selang-seli lepas ni, kita akan bercakap banyak tentang masa ni Fahmi. Mungkin kita akan kongsikan buku. Kan boleh juga dalam sembang podcast kita ni. Dalam podcast kita ni kita kongsikan buku-buku secara umum lah. Isi dia, apa pengisian yang menarik di situ tentang masa. Sebelum ni bisa buat tak? Dalam channel lah. Sebelum ni lah, video-video sebelum ni. Tapi korang dapat sambutan sikit lah video tu. Kita cubalah cakap mana yang ada kan. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik, abang-abang, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dan teruskanlah bagi sokongan pada kami. Walaupun kita nampak macam sembang santai aja, tapi sebenarnya kita menyentuh benda yang besar kan, perkara yang besar dalam agama, iaitu tentang masa kan. Nanti kita akan kongsikan lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikut ni. Kita sembang yang Fahmi tentang kan, mungkin kita buat main buku pula lepas ni kan. Kita kongsikan tentang bagaimana contoh macam buku yang kita sebut tadi, Dr. Yusuf Qaradawi kan, apa yang dibincangkan untuk kita share dengan kawan-kawan yang ada di luar sana kan. Jadi bila kita share, mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat, penonton semua ada tarikan untuk memiliki buku tu baca dengan lebih detail. Mungkin bagi mereka yang tak mampu ataupun tak sempat, mungkin bila kita share tu, dia dapat gambaran umum tentang buku tersebut dan dapat pengisian-pengisian yang menarik. Pengisian menarik yang terkandung dalam buku tu. Jadi ni mungkin kita kata ni episod yang pertama dalam bicara tentang masa ni lah, dalam bentuk podcast. Sembang-sembang macam tu je. Rasanya ada Fahmi nak kongsikan lagi sebelum kita akhiri episod kali ni? Ada satu isi lah yang Ana rasa menarik untuk disebutkan. Dia tujuan kita hidup tadi, Ustaz dah sebut ni pasal tujuan hidup ni untuk apa. Dan sebahagian pendapat ilmuwan sebut bahawa tujuan kita hidup untuk kita mati. Maksudnya tujuan kita hidup ni, tujuan kita tu maksudnya akhir setiap sesuatu. Maksudnya akhir penghujung jalan hidup kita ni mati. Jadi bila nak mati tu, kita nak mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Jadi ilmuwan juga sebut man asya ala syai' mata ala syai'. Siapa yang nak mati dalam keadaan yang baik, dia kena hidup dalam keadaan yang baik. Ada sebut juga dalam kitab yang kita dah sebut tadi, Qiyamatul Zaman Inda Ulama. Ada seorang ulama ni, hidup dia hanya sekadar zikir, semayang, selawat, semua ibadah. Dan sehingga kan dia memang bila orang jumpa dia, memang dia dalam 4 keadaan tu saja. Dan dalam 2 ayat lain sebut ulama sebut meninggal dalam keadaan solat. Maksudnya dia hidup dalam keadaan tu, dia akan mati dalam keadaan tu. Kalau kita nak mati dalam keadaan main Facebook, boleh lah main Facebook setiap hari. Macam tu lah sebelum bentuk kan, rasa macam terlintas nak sebut. Yalah kan, jadi kita kena tempatkan diri kita tu lah. Jadi benda-benda tu semua berkait dengan masa kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi kan, kita akan sembang lagi. Mungkin bukan pada episod yang berikutnya, mungkin episod-episod yang seterusnya lagi kita akan sambung perbincangan ni. Macam kita sebut tadi ni, mungkin kita akan bawa buku, mungkin kita akan
kongsikan yang lebih kita kata bermanfaat lagi. Kali ini mungkin kita boleh kata ini sebagai episod pengenalan podcast yang kita sembang tentang masa. Okey, rasanya sekadar itu dulu. Terima kasih semua sudi mendengar, dan teruskan sebarkan video ni, share channel YouTube kami, dan kita cuba sebarkan kebaikan. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.